tu je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Qayyim Elena bin Abdul Kadir. Hari ini saya akan membentangkan sistem pengiraan jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih. Pernyataan masalah saya adalah tajuk projek ini adalah pengiraan jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih. Tujuan penggunaan pendidikan iaitu sebagai alat bantu belajar bagi murid-murid tingkatan 3 dalam subjek matematik untuk menyelesaikan masalah mengira jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih seperti bentuk segitiga, segi empat selari, trapezium dan layang. Kajian ini mengintegrasikan mata pelajaran matematik tingkatan 1 bab 10 iaitu perimeter dan luas. Subtopik dia 10.2 luas segitiga, segi empat selari, trapezium dan layang. Bagi merealisasikan atur cara ini, pelbagai sumber telah dirujuk seperti buku teks, lama sawang dan orang sumber. Fokus kajian ini adalah untuk mengaplikasikan atur cara ini di dalam pendidikan. Contohnya, pengiraan jumlah harga kertas yang diperlukan untuk penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam setiap fasa pembangunan atur cara yang terdiri pada yang pertama, fasa analisis masalah. Yang kedua, fasa reka bentuk atau pengujian. Dan yang terakhir sekali iaitu fasa fasa dokumentasi. Okey, fasa analisis masalah. Sasaran pengguna saya adalah pelajar-pelajar tingkatan 3. Input saya adalah segitiga, iaitu kena masukkan input dia panjang tapak dan tinggi. Yang kedua adalah segi empat selari yang masukkan panjang tapak dan tinggi. Yang ketiga adalah trapezium, masukkan panjang A, panjang B dan tinggi. Dan akhir sekali adalah bentuk layang yang perlu memasukkan input panjang A dan panjang B. Yang kedua adalah proses. Proses dia adalah yang pertama tapak darat tinggi. Yang ketiga trapezium, 1/2 darab panjang A tambah panjang B darab tinggi. Layang 1/2 darab panjang A darab panjang B. Dan juga kelima harga kertas iaitu bilangan kertas darab RM 10 sen. Output dia pula, yang pertama luas segitiga, yang kedua luas segi empat selari, yang ketiga luas trapezium, yang keempat luas layang dan kelima jumlah harga kertas. Fasa reka bentuk atur cara. Dalam fasa ini, pengatur cara telah menulis pseudokod, melukis carta alih dan mereka bentuk atur cara pengguna. Saya telah melukis carta alih dengan menggunakan aplikasi draw.io. Fasa pengakodan. Dalam fasa ini, pengatur cara telah menulis pseudokod, melukis carta alih dan mereka bentuk atur cara. Saya telah menulis pseudokod saya di aplikasi online.gdb dan juga melukis carta alih seperti yang saya cakap tadi iaitu draw.io. Fasa pengujian dan penyapa pijatan. Dalam fasa ini, pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara dan mengenal pasti ralat yang terdiri daripada ralat sintaks, ralat logik dan ralat masa larian. Fasa dokumentasi. Dalam fasa ini, pengatur cara menyediakan dokumen dalaman dan dokumen luaran iaitu dokumen luaran ada dua iaitu dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Dokumentasi pustaka terbahagi kepada 6 iaitu yang pertama sistem pengendalian, yang kedua keperluan perisian, yang ketiga keperluan ingatan, yang keempat pseudokod, kelima carta alih dan keenam coding. Dan panduan pengguna pula adalah untuk membantu pengguna yang mahu guna sistem kita. Ini adalah pseudokod saya. Cikgu nak kena explain 1 sampai habis ke? Explain carta alih je nanti. Ada carta alih? Tak ada, saya tak letak. Explain lah yang ni sudah kot. Apa step dia? Yang pertama ialah mula.
Yang kedua ialah isytiharkan pemboleh ubah untuk panjang tapak, tinggi, panjang A, panjang B, luas segitiga, luas segi empat selari, luas trapezium, luas layang, bilangan bentuk dan harga kertas. Lepas tu Papa, selamat datang ke sistem automatik pengiraan jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih. Yang keempat, masukkan kata laluan. Jika kata laluan gerera 1, 2, 3, 5.1, Papa, maaf, sila masukkan kata laluan yang betul. 5.2, ulang langkah 4. Jika tidak, 6 jika tidak, 6.1 kata laluan diterima. Yang tujuh, Papa, objektif sistem ini adalah untuk memudahkan murid dalam pembelajaran matematik tingkatan 3 supaya pembelajaran akan lebih menarik. Nombor 8, Papa, A, segitiga, B, segi empat selari, C, trapezium dan D, lelayang. Yang ke-9 adalah Papa nyatakan bentuk yang ingin dihitung. Yang ke-10, Papa masukkan nilai panjang tapak, tinggi, panjang A dan panjang B dan bilangan bentuk. Nombor 11, Papa nyatakan bentuk yang ingin dihitung. Jika memilih A, 12.1 kira luas segitiga, iaitu 1/2 darat panjang tapak, darat tinggi dan akan didarabkan dengan bilangan bentuk. 12.2 ialah kira bilangan kertas, iaitu luas 3 akan dibahagi dengan 623.7. So, apakah itu 623.7? 623.7 ni adalah luas kertas A4 dalam cm yang paling tepat. 12.3 ialah kira harga kertas bersamaan dengan bilangan kertas darab 0.10, iaitu macam 10 sen. Yang 12.4 pula ialah pabah harga kertas. 13, jika memilih B, iaitu kira luas segi 4 selari, kita akan buat panjang tapak, darat tinggi, darab bilangan bentuk. 13.2, kira bilangan kertas iaitu luas segi 4 selari akan dibahagikan dengan 623.7. Kirangan harga kertas iaitu bilangan kertas darab 0.10 dan akhir sekali papa harga kertas. Jika memilih C pula, kira luas trapezium iaitu 1/2 darab panjang A tambah panjang B, darab tinggi dan juga akan didarabkan dengan bilangan bentuk dan juga kira bilangan kertas yang bersamaan dengan luas trapezium dibahagikan dengan 623.7, kira harga kertas iaitu bilangan kertas darab 0.10 dan juga papa harga kertas. Jika memilih D, kira luas lelayang iaitu formulanya 1/2 darab panjang A darab panjang B darab bilangan bentuk, kira bilangan kertas iaitu luas lelayang bahagi dengan 623.7, kira harga kertas iaitu bilangan kertas darab 0.10 dan papa harga kertas. Tamat jika tamat. Penambahbaikan, sistem ini boleh dibaik pulih atau ditambah baik dengan adanya password ataupun kata laluan sebelum pengatur cara atau pengguna menggunakan sistem ini untuk tujuan pengesahan sebelum digunakan. So, tapi awak kan dah buat password awal-awal. Nak buat apa tambah baik lagi? Oh, maksudnya tu dah dikira lah cikgu? Ya. So, kena fikir tambah. Teruskan. Oh, okey. Nak kena explain satu-satu juga macam tadi ke cikgu? Tak payah. Okey, ni print ke kita punya coding dia. Okey, rumusan. Projek ini telah membantu saya memahami teknik pemikiran komputasional yang terdiri daripada teknik leraian, teknik pengancaman corak, teknik peniskalan dan teknik pengintelakan dengan lebih mendalam. Itu typo. Selain itu, saya telah mempelajari 5 fasa pembangunan atau cara dengan baik. Projek ini juga telah memberi saya satu pengalaman yang baru dalam subjek asas-asas komputer. Saya juga telah mempelajari cara-cara membuat algoritma, pseudokod dan carta alih dengan tepat. Contohnya, saya telah mengetahui dan mengenalpasti semua simbol-simbol carta alih dan fungsinya dengan baik. Seterusnya, projek ini juga telah memperkenalkan 2 teknik komputasional baru kepada saya iaitu teknik penaakulan logik dan teknik penilaian. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang membantu saya sehingga tersiapnya projek ini. Saya juga mengharapkan projek ini merupakan satu projek yang berjaya. InsyaAllah. Penutup, sistem ini dibangunkan untuk memudahkan pembelajaran murid-murid tingkatan ada typo, tingkatan 3 dalam mata pelajaran matematik untuk mengira jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih tersebut. Sistem ini juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengiraan seperti yang dikatakan di pendahuluan. Sistem ini akan sentiasa dikemaskini dan menjadikan sistem ini lebih efisien dan mudah digunakan. Akhir sekali, matlamat sistem ini adalah untuk menjadikan subjek matematik tingkatan 1 bab 10 sebagai satu topik yang mudah dan senang difahami oleh semua pihak. Tingkatan 1 ke tingkatan 2? Tingkatan 3? Kau ni kemau.
Sistem saya ni tingkatan 1. Tapi digunakan oleh murid tingkatan 3. Yang atas ni typo. Tingkatan 3 patutnya. Tak faham. Sistem awak ni tingkatan 1. Baik sekali, maktamat sistem ni adalah untuk menjadikan subjek matematik tingkatan 1 sebagai satu topik mudah. Maksudnya sasaran pengguna awak murid Tingkatan 3. Maksudnya will be. tingkatan 3. Dia akan lagi senang lah untuk murid. Apa kaitannya tingkatan 1? Untuk ulang kaji lah. Untuk ulang kaji. Tapi maksudnya sasaran pengguna awak boleh dua-dua lah. Maksudnya tingkatan 1 dan tingkatan 3. Okey. Faham je. Okey. Teruskan. Saya ada quiz iaitu ada 3 soalan. Yang pertama ialah apakah persamaan bagi input bagi bentuk trapezium dan lelayang? Ada siapa yang boleh bagi? Ada Meet sekarang dia ada simbol tangan kan, angkat tangan tu. Siapa angkat tangan tu? Macam ni. Siapa nak jawab angkat tangan. Kalau tak ada orang nak jawab, kau pilih je siapa-siapa, Jim. Jawapan dia ada tadi dalam proses dia. So ada siapa-siapa yang nak bagi jawapan? Pilih je siapa. Siapa-siapa lah yang nak jawab. Sebut je nama. Masa tak banyak ni. Boleh jawab kan? Saya pilih Ifah. Tolong jawab kan? Input dia panjang A dengan panjang B. Ya betul. Betul. Pasangan dah dapat skema kan? Yang kedua adalah apakah formula bagi luas segitiga? Tu Syamira jawab dah. Betul. Okey, yang ketiga, soalan terakhir adalah berapakah nilai luas satu keping kertas A4 dalam cm? Siapa-siapa nak jawab? Saya pilih Amalina untuk jawab. Nombor 3. Nombor 3, jawapan dia 623.7 cm. Betul. Dan itu saja. Cikgu, nak saya run coding ke? Sekejap saya tak ambil soalan lagi. Sekejap. Okey. Sebelum awak run coding, jadi awak ada 2 teknik pembentangan kat sini. Sebab untuk markah pembentangan, dia kena ada 3 kaedah pembentangan. 1 untuk pembentangan secara slide. Yang kedua, mungkin awak tanya soal jawab melalui kuis, tapi kuis awak ni sebenarnya bukan kuis untuk awak punya soalan macam ulang kaji. Patutnya kuis soalan tanya, kecuali yang nombor 3 itulah, berapakah nilai luas satu keping kertas A4. Patutnya soalan macam tu awak boleh tanya balik, macam mana anda dapat nilai luas? Saya tanya balik awak, macam mana awak dapat nilai luas satu keping A4 tu? Yang tu luas kertas A4 iaitu dia punya panjang. Mana awak dapat? Di Google. Saya search di Google. Okey, awak search di Google. Kenapa tak nak ukur sendiri? Sebab saya rasa kalau di Google adalah jawapan yang paling tepat dan efisien berbanding saya kira sendiri, yang mungkin akan ada ralat. Google tu
memang tak belum pasti dia tepat. Kadang-kadang budak darjah 1, 2 boleh menyamar jadi siapa yang tulis kat situ, even Wikipedia pun. Oh, ya. Okey, jadi Ah, sumber yang awak katakan tepat tu awak nyatakan tak dekat dalam laporan? ah, Ada tak dekat sumber rujukan? ah, ada. Nanti awak kena nyatakan. Okey. So Okey. sepatutnya quiz, untuk yang lain, untuk buat quiz, awak jangan tanya konten sistem tu, awak kena tanya macam mana, apakah teknik pemikiran computational yang saya gunakan untuk fasa ini, untuk fasa itu, macam pada kena tanya proses buat projek tu. Itu soalan, itu kuisnya. Okay, bukan konten pada sistem tu. Okay, so sekarang saya nak tengok coding awak, sistem awak. Okey. Okay, welcome. Apa pula? Macam mana? Betul Kerana oh. Okey, selamat datang ke sistem Al-Qayyim, iaitu sistem menentukan jumlah harga kertas yang diperlukan untuk melukis bentuk yang dipilih untuk kegunaan pembelajaran murid tingkatan 3. Okey, masukkan kata laluan. Okey, kata laluan diterima. Sekejap. Objektif sistem automatik. Sekejap. Sekarang masukkan kata laluan salah. Oh. Kata maaf, masukkan kata laluan yang betul. Sekarang tak perlu, tak payah letak kata laluan tapi enter. Okey. So patutnya kat situ bolehlah kalau nak tambah baik. Okey, ini untuk tambah baik Kalau nak tambah baik, kadang-kadang bila kita masuk sistem kata laluan tu, awak kata sila masuk kata laluan betul. Okey. Ataupun bila dia accidentally ter-enter tapi dia tak masuk kata laluan, okey, awak boleh cakap pop-up message tu lain. Anda belum masukkan kata laluan. Macam tu. Okey? Faham tak? Okey. Faham. Okey, next. Okey. Teruskan. Kata laluan diterima. Objektif sistem automatik ini adalah untuk memudahkan murid dalam pembelajaran matematik dan 3 supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Okey, so dia nyatakan A iaitu luas segi 3, B luas segi 4 selari, C luas trapezium dan D luas layang. Nyatakan pilih bentuk yang ingin dihitung. So, contoh saya bentuk A dan juga tekan enter. Disuruh masukkan panjang tapak. Contoh saya nak kira 70. So enter. Contoh saya nak masukkan tinggi. Contoh saya nak masukkan 80 cm. Dan Tak juga nampak skrin awak. Tak nampak. Oh, saya nampak. Saya tak skip. Okey, teruskan. Okey, yang masukkan bilangan bentuk ni ikutlah kalau awak nak kira berapa banyak bentuk segitiga tu nak berapa kali. So contoh saya nak katalah saya nak buat 30 kali bentuk tu. Akhirnya dia akan terus keluar harga iaitu RM13. Kenapa tak Maksudnya round weh? kita nak bentuk Okey, penambahbaikan. bentuk Jumlah harga kertas tu awak kena round number. Oh, round number. Nanti report dekat penambahbaikan. RM13.46 tu. Round number terus. Okay, next. Habis dah. Itu saja. Okay, kalau yang masukkan pilihan bentuk tu, kalau salah masuk tu sama tak pop-up message dia? Sekejap. Kalau awak letak A kecil ke, B kecil ke, A kecil, try. Baik balik. Sistem tamat. Nyatakan pilihan bentuk yang ingin dihitung. Masukkan nilai panjang tapak tinggi. Masukkan pilihan bentuk yang ingin dihitung. Sila sama. Ayah. Logik ke?
Tak, Logic error ni. Sepatutnya sepatutnya sila masukkan bentuk yang betul. tu penambahbaikan. Boleh? Okey. Sebab nanti kalau awak tak tahu orang yang guna sistem ni cakap apa pasal sistem ni. Aku tak masuk apa tiba-tiba keluar. Kan? So Betul. dia tak bagi tahu apa-apa maklum balas yang betul. Okey, untuk yang lain yang masukkan panjang tu semua sama. Tu semua sama. Maksudnya kalau dia tersilap masuk, apa pop-up mesti keluar? Sistem tamat. Sistem tamat juga. Ha. Okey, Koyim, saya rasa awak kena buat pembetulan, penambahbaikan untuk untuk laporan awak sampai mana dah? Saya masih di fasa 3 perkodan. Okey, fasa 3, awak guna je coding yang ada ni. Nanti fasa penambahbaikan awak cerita selepas membuat uji lari bersama guru dan bersama rakan-rakan. Kita sekarang ni sedang menilai sistem lah. Selepas membuat uji lari bersama rakan-rakan dan guru, didapati kod arahan yang dibina perlu ditambah baik. Okey, contohnya awak bagi tahulah tadi. Okey, sekiranya pengguna tersilap masuk apa, sepatutnya bila pengguna tersilap masuk huruf, sistem perlu memaparkan mesej yang sesuai, bukan terus sistem tamat. Okey, yang sesuai. Okey, dah bla bla bla, awak itu awak buat teknik penakulan logik tau yang ni. Ini sebenarnya teknik penakulan logik dan teknik penilaian. Okey. Jadi bila dah siap, dah membebel buat karangan, lepas tu baru awak copy paste coding yang baru. Itu baru penambahbaikan. Okey. Baik, cikgu. Okey? Baik. Okey. So itu saja. Ada lagi tak? Tak ada. Last soalan, apa perasaan anda sepanjang menghasilkan projek? Perasaan saya ada naik dan ada turun, ada yang rajin dan juga ada yang malas. Dan bagi saya memang buat ni adalah satu cabaran yang betul-betul mencabar dan juga mencabar emosi dan fizikal saya. Dan itu saja. Okey. So terima kasih. Tahniah Koyim. Berjaya. Lagi satu. Slide tu saya nak tegur. Slide tu awak buat last minute jujur. Ya cikgu. Sebabnya macam copy je ayat semua tu kan. Sepatutnya slide tak perlu panjang macam tu, betul tak? Betul. Dia hanya tulis point dan yang ayat panjangnya tu awak kena letak kat dalam kertas baru awak bercerita tentang point ni. Ni seolah-olah awak letak semua dekat dalam slide. Lepas tu awak baca. Okey? So betul. Tapi tak apa. Maksudnya kira tindakan yang berani lah sebab awak pembentang pertama kan dan betul. tak ada banyak kesilapan pun. Cuma penambahbaikan tu awak letaklah nanti. Okey? So baik. Saya tunggu laporan anda. Okey. So terima kasih. Terima kasih. Okey. Seterusnya Aini. Saya nampak Aini masuk. Ya, saya. Bentang. Cikgu. Minta maaf sebab sekarang ni saya tak ada device nak present. Ni pakai handphone? So kalau nak present nak guna apa? Selalunya guna laptop. Lepas tu laptop gimana? Laptop tu ayah saya tengah kerja. Okey, kalau macam tu bila nak present kat saya? Bila cikgu free. Saya dah free dah sekarang. So sekarang bukan masalah saya free. Sekarang masalah device tak ada kat awak kan? So bila device tu ada kat awak? Esok atau lusa. Sabtu Ahad. Okey, awak mesej saya, cikgu saya nak present.
So kita awak kena present depan saya. Okay? Okay. Cuma kalau macam untuk quiz tu awak kena fikir cara lain lah. Kalau awak fikir awak nak present, lepas tu awak ada quiz, siapa nak jawab? Takkanlah cikgu nak jawab. Mungkin awak cakap lah ada ajaklah beberapa kawan tengok awak punya pembentangan. Okay? Okay. Okay? Mesej saya bila awak nak boleh present, nanti kita on. Okay. Terima kasih. Okay. So next, Amir ada Amir. Tak ada. Amir. Ya, cikgu. Ajak cikgu. Nampak kan? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Hatimah dan rakan-rakan saya yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan projek saya yang bertajuk Sistem Pengiraan Isi Padu Bongkah 3 Dimensi dan Anggaran Harga Simen dan Cat yang dipakai. Penyataan masalah. Tajuk projek saya ialah pengiraan isi padu bongkah 3 dimensi dan harga simen dan cat yang diperlukan. Tujuan penggunaan pendidikan iaitu sebagai alat bantu belajar bagi murid-murid tingkatan 2 dalam subjek matematik untuk menyelesaikan masalah mengira bongkah 3 dimensi seperti prisma, kon, silinder, piramid dan sfera serta mengira anggaran harga simen dan cat yang diperlukan. Kajian ini mengintegrasikan mata pelajaran matematik tingkatan 2, bab 6 bentuk geometri 3 dimensi, 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi, 6.4.2 menghitung isi padu. Bagi merealisasikan atur cara ini, pelbagai sumber telah dirujuk seperti buku teks, laman sesawang dan orang sumber. Fokus kajian ini adalah untuk mengaplikasikan atur cara ini dalam pendidikan. Contohnya pengiraan isi padu bongkah 3 dimensi seperti prisma, silinder, kon, piramid dan sfera serta harga simen dan cat yang diperlukan. Penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam setiap fasa pembangunan atur cara yang terdiri daripada fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atur cara, fasa pengukuran, fasa pengujian dan penyahpijatan dan fasa dokumentasi. Untuk fasa analisis masalah, sasaran pengguna untuk sistem saya ialah murid-murid tingkatan 2. Bagi input, pengguna ataupun pelajar perlu memasukkan nilai bagi panjang, lebar dan tinggi. Manakala untuk kon, pengguna perlu memasukkan nilai jejari dan tinggi. Sama seperti silinder, pengguna juga harus memasukkan nilai bagi jejari dan tinggi. Manakala bagi piramid, sama seperti prisma, iaitu pengguna harus memasukkan nilai panjang, lebar dan tinggi. Manakala untuk sfera, pengguna hanya perlu memasukkan nilai jejari. Proses pengiraan pula untuk mengira isi padu prisma, prosesnya ialah 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Untuk kon, 1/3 kali pi kali jejari kuasa 3 kali tinggi. Bagi silinder, pi kali jejari kuasa 2 kali tinggi. Piramid, 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Sfera, 4/3 kali pi kali jejari kuasa 3. Jisim pula, jisim ini untuk mengira berat bagi bongkah itu untuk dihitung bagi menentukan anggaran harga simen dan cat. Untuk jisim, kita perlukan 2.5 kali isi padu. Isi padu ini berdasarkan isi padu bagi bongkah-bongkah yang sudah dihitung. Manakala untuk harga simen, jisim perlu kali 0.45 atau 5.50. Di sini saya ingin menerangkan 0.45 bermaksud saya punya sistem mempunyai 2 jenis simen jika ini dihitung, iaitu satu simen Portland ataupun simen biasa, manakala yang kedua ialah simen berwarna. Di sini harga bagi 1 kilogram simen biasa ialah 0.45, lebih murah berbanding harga simen berwarna iaitu 5.50. Manakala untuk harga cat, saya menggunakan cat minyak dan cat biasa.
Cat biasa berharga 3.50 seliter, manakala RM17 untuk cat minyak bagi seliter. Output pula, sistem akan memaparkan output isi padu prisma, isi padu coin, isi padu silinder, isi padu piramid, isi padu spera, harga simen dan harga cat. Sistem tidak memaparkan gisim kerana gisim itu hanya untuk pengiraan sahaja. Bagi fasa reka bentuk atau cara, dalam fasa ini, pengatur cara telah menulis pseudocode, melukis carta alih dan mereka bentuk atau cara pengguna. Di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io sama seperti Koi untuk membina carta, untuk melukis carta alih. Bagi fasa pengukutan, dalam fasa ini pengatur cara memilih bahasa pengatur caraan iaitu Python dan mengikut atur cara berdasarkan pseudocode dan carta alih. Saya menggunakan aplikasi secara atas talian iaitu online DDD untuk mengikut atur cara ataupun menulis kod. Bagi fasa pengujian dan penyapa ijazat, dalam fasa ini, pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara dan mengenal pasti ralat-ralat yang terdapat yang terdiri daripada ralat sintaks, ralat logik dan ralat maselarian. Untuk fasa dokumentasi, dalam fasa ini pengatur cara menyediakan dokumen dalaman dan dokumen luaran. Dokumen luaran terdiri daripada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Untuk pseudocode, pertama sekali sistem akan isytiharkan sistem akan isytiharkan pun boleh ubah, iaitu tinggi, panjang, lebar, jejari, pi, gisim, isi padu prisma, isi padu coin, isi padu silinder, isi padu piramid, isi padu spera, harga simen dan harga cat. Kemudian sistem akan memaparkan selamat datang ke sistem automatik pengiraan isi padu bongkah 3 dimensi dan anggaran harga simen dan cat yang diperlukan. Seterusnya, pengguna harus memasukkan kata laluan. Jika kata laluan selain daripada 1, 2, 3, sistem akan memaparkan maaf, sila masukkan kata laluan yang betul. Kemudian sistem akan ulang semula langkah 4. Jika tidak, sistem akan memaparkan kata laluan diterima dan akan teruskan kepada perkara yang seterusnya. Manakala yang seterusnya, sistem akan memaparkan objektif sistem ini adalah untuk memudahkan murid dalam pembelajaran matematik tingkatan 2 supaya pembelajaran akan lebih menarik. Kemudian sistem akan setkan pi sama dengan 3.142. Sistem kemudiannya memapar A, prisma, B, coin, C, silinder, D, piramid, E, spera. Kemudian sistem memaparkan nyatakan bongkah yang ingin dihitung. Jika bongkah yang di-type selain daripada A, B, C, D, E, maka sistem akan memaparkan maaf, nyatakan bongkah yang betul. Lepas tu sistem akan memaparkan semula, nyatakan bongkah yang ingin dihitung. Kemudian sistem jika kita jika kita memasukkan bongkah yang betul, maka sistem akan memaparkan masukkan nilai jejari, lebar, panjang dan tinggi. Jika kita tidak ada nilai untuk diletakkan, hanya letakkan kosong. Contohnya macam prisma, kita tidak menggunakan nilai jejari, so kita hanya letakkan kosong. Ataupun kalau letak apa-apa nilai pun, sistem tidak akan mengira nilai jejari. Kemudian pengguna harus memasukkan nilai jejari, lebar, panjang dan tinggi. Kemudian sistem memaparkan, nyatakan jenis simen yang dimahukan, A simen Portland dan D simen berwarna. Ini yang saya cakap sebelum di fasa analisis masalah. Manakala sistem akan memaparkan semula, nyatakan jenis cat yang dimahukan, A cat biasa, B cat minyak. Kemudian lepas masukkan, jika pengguna memilih bongkah A, sistem akan mengira isi padu prisma sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian sistem akan mengira gisim 2.8 kali isi padu prisma bahagi 1000. Kenapa kena bahagi 1000? Sebab kita nak dapatkan nilai berat dia dalam kilogram. Seterusnya, kira harga simen sama dengan gisim kali 0.20 atau 5.50. Seperti yang saya cakap tadi. Manakala kira harga cat gisim sama dengan
sama dengan GSIM kali 7.01 atau 38.50. Di sini ada highlight sikit juga, patutnya dia RM17, saya salah tulis. Seterusnya, sistem akan memaparkan isi padu prisma, harga simen dan harga cat. Sama juga seperti di bongkar B, sistem akan mengira isi padu kon 1/3 kali pi kali jejari kuasa 2 kali tinggi. Seterusnya, kira GSIM sama dengan 2.8 kali isi padu kon bahagi 1000. Kira harga simen sama seperti GSIM kali 0.25 atau 5.50. Kira harga cat GSIM kali 7.01 ataupun RM18. Kemudian bongkar C untuk silinder. Sistem akan mengira silinder pi kali jejari kuasa 2 kali tinggi. Sistem akan mengira GSIM 2.8 kali isi padu prisma bahagi 1000. Isi pada silinder, maafkan saya, isi pada silinder. Kemudian kira harga simen GSIM kali 0.25 atau 5.50. Kemudian kira harga cat GSIM kali 7.01 atau RM18. Kemudian sistem memaparkan isi pada silinder, harga simen dan harga cat. Jika memilih bongkar D, sistem akan mengira isi padu piramid 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kira GSIM 2.8 kali isi padu, maafkan saya, isi padu piramid bahagi 1000. Kira harga simen sama dengan GSIM kali 0.25 atau 5.50. Kira harga cat sama dengan GSIM kali 7.01 ataupun RM18. Kemudian sistem memaparkan isi padu piramid, harga simen dan harga cat. Sama juga seperti bongkar E, iaitu sfera. Kira isi pada sfera sama dengan 4/3 kali pi kali jejari kuasa 3. Kira GSIM 2.8 kali isi padu sfera, maafkan saya, bahagi 1000. Kemudian sistem akan mengira harga simen sama dengan GSIM kali 0.25 atau 5.50. Kemudian sistem akan mengira harga cat GSIM kali 7.01 atau RM18. Kemudian sistem akan memaparkan isi pada sfera, harga simen dan harga cat. Jika tidak, ataupun selain daripada bongkar A, B, C, D, E, sistem akan memaparkan maaf item tiada dalam carian. Tamat 3, tamat. Kemudian, penambahbaikan. Sistem ini boleh diperbaikkan lagi dengan adanya penambahbaikan ID sebelum atau cara atau pengguna sistem ini untuk tujuan pengesahan pengguna yang menggunakan sistem ini. Selain itu, terdapat beberapa juga penambahbaikan yang saya buat untuk sistem ini. Contohnya, sebelum ini, untuk sistem ini saya tidak menggunakan built-in function iaitu import math. Tapi sekarang saya gunakan import math untuk nilai pi bagi mendapatkan nilai pi yang lebih jitu ataupun lebih tepat. Kemudian saya menggunakan prosedur untuk mengira simen dan cat. Sehubung yang kita lihat sebelum ini, simen dan cat dia banyak kali kira kan. So saya fikir kita boleh just guna prosedur, so kita akan mudahkan, kita akan ringkaskan sikit kita punya baris arah atau cara. Kemudian di sini graf simen dan cat. GSIM sama dengan 2.8 kali isi padu bahagi 1000. If simen sama dengan A or simen sama dengan A, harga simen ialah GSIM kali 0.45. Else harga simen ialah GSIM kali 3.50. Kemudian cat sama juga macam tadi saya dah terangkan. Kemudian sistem akan mengira dan memaparkan output bagi isi padu. Bentuk ialah isi padu, harga simen ialah harga simen dan cat ialah harga cat. Kemudian sistem akan memaparkan ini. Sistem akan memaparkan selamat datang ke sistem pengiraan automatik bongkar 3 dimensi dan anggaran harga simen dan cat yang diperlukan. Kemudian sistem meminta pengguna memasukkan kod, memasukkan kata laluan sama seperti tadi yang diterangkan di pseudocode. Juga sistem akan memaparkan objektif sistem ini adalah untuk memudahkan murid tingkatan 2 dalam pembelajaran matematik supaya pembelajaran akan lebih menarik. Kemudian sistem akan setkan pemala bagi pi iaitu math.pi yang saya terangkan tadi. Kemudian sistem akan nyatakan pengguna harus memasukkan
bongkah yang ingin dihitung. Jika tadi yang jika kalau kita type dekat huruf yang lain, selain daripada huruf A, B, C, D dan E, sistem akan papar maaf sila nyatakan bongkah yang betul. Kemudian sistem akan memaparkan nyatakan bongkah yang ingin dihitung. Kemudian jika tidak ada masalah, sistem akan memaparkan masukkan nilai jejari, tapak dan tinggi. Letakkan kosong jika tidak berkaitan. Sama seperti tadi, jejari kita masukkan nilai jejari, panjang, lebar, tinggi, simen dan cat. Jika pengguna memilih A, proses mengira isi padu dengan satu bentuk sama dengan prisma, isi padu 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Lepas tu kita guna simen dan cat tadi dan dia akan terus kira sama seperti di atas. Kemudian alif B, bentuk coin, isi padu akan mengira pi J kuasa 2 kali tinggi bahagi 3. Manakala untuk silinder, sistem akan mengira pi jejari kuasa 2 kali tinggi. Untuk piramid 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Sfera, sistem akan mengira 4 kali pi kali jejari kuasa 3. Kemudian jika tidak ataupun selain daripada bongkah tu, sistem akan memaparkan maaf sila nyatakan bongkah yang betul. Di sini penambahbaikan saya benarkan pengguna untuk membuat semula pengiraan ulangan jika dia ingin membuat pengiraan baharu. So saya meletakkan adakah anda ingin melakukan pengiraan baharu jika dia tulis A, jika tidak tulis B. Jika pengguna menulis A, sistem akan memaparkan mengulang sistem dan akan repeat balik yang tadi. Jika tidak, sistem akan tamat. Untuk penutup, sistem ini dibangunkan untuk memudahkan pembelajaran murid-murid tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik untuk mengira isi pada bongkah 3 dimensi dan harga simen dan cat bagi bongkah tersebut. Sistem ini juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengiraan seperti yang dikatakan di pendahuluan. Sistem ini akan sentiasa dikemaskini dan menjadikan sistem ini lebih efisien dan mudah digunakan. Akhir sekali, matlamat sistem ini adalah untuk menjadikan subjek matematik tingkatan 2 bab benar sebagai satu topik yang mudah dan senang difahami oleh semua pihak yang mempelajarinya. Terima kasih. Quiz? Quiz. Sekejap. Okey, so dekat sini saya ada 3 soalan. Kalau siapa nak jawab, just buka mic sebab saya tak boleh tengok message punya tempat tu. Okey, so soalan pertama, apakah persamaan input bagi silinder, coin dan sfera seperti yang dinyatakan di fasa analisis masalah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Sekejap. Ada yang miss? Saya. Ya, Nurin apa? Adam jawab pi. Dia check. Jawapan? Jawab apa cikgu, saya tak. Adam. Saya Pi. 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 Tu. Pi tak perlu dimasukkan sebab pi tu sistem dah kira sendiri. So dia jawapan salah. So apa siapa nak jawab? Nurin nak jawab apa? Saya tak dengar. Jejari tinggi. Jejari Betul. tinggi. Betul. Syamila dah jawab dalam chat. Cikgu saya tak boleh tengok chat sebab kalau cikgu nampak jawapan cikgu bagi tahu. Okey, soalan kedua, apakah yang terdapat dalam dokumentasi luaran? Seperti mana yang saya kata tadi, dia ada 2 jenis. Dia ada 2. Siapa boleh jawab? Cikgu nak jawab. Okey, Jana nak jawab. Apa? Dalam dokumentasi luaran, dia ada panduan pengguna dan dokumentasi pustaka. Betul. Kalau kat kelas memang saya dah suruh bagi hadiah kan?
Sampai cikgu saya cakap betul je untuk juara. Okay. Okey. Soalan ketiga, siapa nak jawab? Apakah dua teknik lain yang digunakan semasa Saya. Email aku. Suzana. Jawab apa? Teknik penaklukan logik dan teknik penilaian. Betul. Dah cikgu, terima kasih. Saya punya soalan, kat mana awak punya penaklukan logik tu? Saya tu sebelum ni Kat pasal mana? pasal analisis masalah. Penaklukan logik. Cik try, Cik explain. Apa yang di logik, ditakulkan tu? Macam sebelum ni, macam 3 bulan lepas cikgu ada tolong saya lah macam dekat pasal analisis masalah untuk teknik pengiklakan iaitu algoritma. Saya buat algoritma tu panjang. Lepas tu cikgu pula macam terangkan saya, apa kata awak buat benda ni. Dalam masa yang sama cikgu pun cakap dah guna teknik penilaian. Apa kata awak tengok balik, lepas tu awak ringkaskan, lepas tu awak tengok apa yang boleh ubah sikit-sikit. Lepas tu saya pun try balik. Okay. So saya harap yang lain faham lah apa yang Aimee messagekan tu kan. Aimee cakap tu apa kan. So saya harap yang lain faham lah. Kalau tak faham awak tanya Aimee balik. Okay, tadi saya nampak dekat slide penambahbaikan awak. Awak sama juga macam si Koyim tambah ID dengan password kan? Tak cikgu, yang ni saya copy paste yang slide tadi. Saya tak sempat edit yang ni. Maksudnya penambahbaikan awak hanya penggunaan function and procedure. Lepas tu saya buat pengulangan balik lah yang while tu. Okey. Untuk yang saya tak tahu. Okey. Sangat bagus tentang penambahbaikan ini yang sepatutnya yang kita apply sebenarnya untuk penambahbaikan. Pentaksi negeri sendiri cakap yang penambahbaikan ni kalau boleh kita tambahkan function and procedure sebab tujuan function and procedure ni adalah untuk mengurangkan barisan kod arahan yang kita gunakan. So apa implikasi bila kod arahan panjang? Apa dia Siapa-siapa boleh jawab? Apa implikasi kalau kod arahan panjang? Okay, saya jawab lah kalau tak nak jawab kan. Okay, kalau kita nak buat pengujian dan penyah perpijatan, kita ada 2 kaedah kan? Betul tak? Satu step through dan satu adalah semakan meja. Okay, step through tu kita check baris by baris. Memang dalam mata kasar kita ni kita tak tahu. Kita tak nampak beza pun. Kita check baris by baris tu. Tapi kalau sistem nak checking error kan, dia berbeza antara barisan coding yang 100 dengan barisan coding yang 50. Dia punya kecepatan tu memang beza tapi kita tak nampak. So bila baris coding banyak, jadi kebarangkalian untuk ralat tu tinggi. So kalau macam function and procedure ni dia membantu untuk memendekkan kod arahan lah. Okey. Jadi saya nak tanya Aimee. Aimee fasa 3, coding yang awak letak ada function and procedure tak? Tak, okey, bagus. Okey, baguslah. Nanti yang function and procedure ni awak letak di bahagian penambahbaikan. Okey. Kalau awak dah letak function and procedure ni dekat fasa pengekodan, so maksudnya awak kena cari lain untuk penambahbaikan. Tapi kalau dah awak letak kat laporan pengekodan, okeylah, maksudnya memang itu betul-betul penambahbaikan. Okey, saya nak tengok sistem awak. Cikgu nak tengok yang penambahbaikan ke yang tengok dua-dua. Boleh? Boleh. Ajak. Ni saya buat yang penambahbaikan dulu boleh cikgu. Yang sebab saya dah buka dah. Tengok yang belum lah, sebelum. Ajak. Sebelum penambahbaikan. Ada? Kan. Tunjuk kat dia orang berapa jumlah baris coding. Scroll dulu. 100. 100. 100. Okey. So buka balik yang dah penambahbaikan. Okey.
ni saya hanya ada 79 baris saja. Okey, yang ni awak boleh run. Sekejap. Buat simulasi. Okey, so kata laluan tadi 1, 2, 3. So dia tulis kata laluan diterima, kemudian dia akan tulislah prisma, kon, silinder, piramid, spiral. So contoh saya akan ambil untuk prisma. So kita type A. Dia huruf besar, huruf kecil pun tak kisah. So kemudian kalau kita letak nilai jari pun dia tak tu lah. Dia tak effect apa-apa pun. So lebar 15, tinggi 14. Kemudian kita ambil harga jenis simen. Saya ambil simen A. Kemudian saya ambil cat A juga. Kemudian dia akan paparkan isi padu prisma ialah 1260. Harga simen dia memang murah sebab untuk 1 kg simen tu tak sampai berapa ringgit pun. Mana awak dapat harga tu? Saya tengok dekat apa macam data.gov. Dekat tu dia Awak ada lampirkan, awak ada letak tak rujukan dekat? Saya tak letak lagi tapi dah ada. Nanti awak letak. Okey. Kemudian yang last kali ni kalau boleh nampak dia tulis, adakah anda ingin melakukan pengiraan baharu? Kalau saya letak A, contohlah saya letak A, dia akan ulang balik mengitu. Lepas tu saya kira pindah. Lepas tu masukkan je jari ke letak sorry. Lepas tu dia bagi nilai. Lepas tu kalau dah nak stop boleh tekan lepas tu dia akan tamat. Ada sih. Isi fadukun kan, contoh kan. Contoh yang bawah sekali. Kalau yang harga simen tu kita boleh letak RM. Simbol dia kan. Kalau isi padu kita tak boleh letak unit ke kat belakang dia? Saya Pernah cuba tak? Saya terfikir juga tapi tak buat. Boleh buat ke? Dah pernah buat ke? Belum buat? Tak buat lagi. Okey, cuba awak cantikkan lagi supaya kita tak tahu isi padu. Sebab ini untuk pembelajaran tingkatan 2 kan. Kadang-kadang kita kan confuse juga isi padu ni dia punya simbol dia cm ke? Liter ke? Boleh. Kan? Awak type dalam perkataan tak apa. Okey. 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 Tahniah, sistem yang bagus dan boleh diguna pakai dalam pembelajaran. Terima kasih. Matematik juga kan? Matematik. 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 Tak silap saya kalau I ni bentang tadi dia unik sikit dia punya sistem tentang PJPK. Okey, Tania, terima kasih. Seterusnya, Misha. Misha, okey. Misha dah present. Belas sikit suara Misha dah present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Hatimah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Misha Syuhaida. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem mengira luas berbagai bentuk. Dengar kan? Hello? Dengar. Nyata masalah. Projek ini bertemakan pendidikan yang bertajuk luas dan pendidikan yang akan menyelesaikan masalah mengira luas pendidikan untuk masyarakat pendidikan. Projek ini bertujuan untuk memudahkan murid menentukan luas berbagai bentuk seperti segi 4 segi 4 sama dan segitiga. Projek ini mengintegrasikan mata pelajaran tingkatan 1, bab 10, perimeter dan luas,
10.2 luas segi 3, segi 4 tepat, segi 4 sama, lelayan untuk kerja. 10.2/1 menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Bagi merealisasikan projek ini setelah merujuk pelbagai sumber seperti dalam usahawan dan digital. Saya memfokuskan penggunaan teknik komputasional pada setiap fasa pembangunan acara yang terdiri daripada fasa analisis masalah, fasa reka bentuk acara, fasa pengukuran, fasa pengujian dan penelitian dan juga fasa dokumentasi. Fasa analisis masalah. Sasaran untuk sistem ini adalah semua murid tingkatan 1. Bentuknya ialah segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 3. Maksudnya segi 4 tepat formula dia panjang dan lebar. Segi 4 sama, panjang dan panjang. Segi 3 pula tapak dan panjang dan 1/2. Output dia kita dapat luas segi bersama, luas segi 4 tepat, luas segi 4 sama dan luas segi 3. Untuk fasa reka bentuk acara, dalam fasa ini saya telah menulis sudut, melukis serta alih dan mereka bentuk acara. Untuk serta alih ni saya lukis serta alih dekat draw.io. Fasa pengukuran. Dalam fasa ini, pengacara memilih bahasa pengacaraan iaitu Python 3 dan mengikut arti cara berdasarkan sudut. Serta alih. Saya menggunakan GGB online. Menggunakan GGB online. Keempat, fasa pengujian dan penyampaian. Dalam fasa ini, pengacara akan menguji atau cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang alat yang terdapat pada acara. Fasa ini juga akan mengenal pasti alat-alat yang terdiri daripada alat sintak, alat masalarian dan alat logik. Fasa dokumentasi. Dalam fasa ini, pengacara telah menyediakan dokumentasi dalaman dan luaran. Dokumentasi luaran terbagi kepada dua iaitu dokumentasi pustaka dan panduan pengguna. Ini adalah sudut saya. Pertama, satu mula, lepas tu kedua kita isytiharkan pembalut upah iaitu sisi segi 4 tepat, sisi segi 4 sama, sisi segi 2. Kemudian paparkan selamat datang ke sistem menyeluruh luas pembangunan. Lepas tu keempat, saya setkan kata laluan 1, 2, 3, 4. Lepas tu sistem akan memaparkan masukkan kata laluan. Jika pengguna masukkan kata laluan yang salah, dia akan paparkan kata laluan salah. Cuba lagi. Ulang langkah 5 sampai dapat kata laluan yang betul. Jika tidak, paparkan pilihan itu 1 segi 4 tepat, 2 segi 4 sama, dan 3 segi 3. Dan akan masuk, pengguna kena masukkanlah pilihan yang kedua. Jika pengguna memilih pilihan 1, sistem akan memaparkan masukkan panjang, masukkan lebar. Kemudian akan cuba dia punya formula, lepas tu kita akan paparkan luas untuk segi 4 tempat. Dia akan suruh masukkan panjang, lepas tu dia akan cuba dan dia akan paparkan luas segi sama. Jika pilihan ketiga, akan suruh masukkan tapak, masukkan tinggi, masukkan kira. Dibahagi dengan 1 sebab dia segi 3 dan dia akan paparkan luas segi 3. Jika tidak, sistem akan memaparkan pilihan tiada layak. Habis tu dia akan memaparkan terima kasih kerana menggunakan sistem ini. Ini
mengabaikan. Sebelum ni situ saya tak letak password. Lepas tu saya letak password. Macam secure lah. Ya. Saya punya pengarahan item itu. Lulusan. Ini telah membantu saya memahami penelitian konvensional yang terdiri daripada penilaian, orang, penskalaan dan juga penilaian dengan lebih mendalam. Selain itu, saya juga telah mempelajari 5 fasa pengacara dengan lebih baik. Ini juga telah memberi satu pengalaman yang baru bagi saya dalam subjek asas dan komputer. Saya juga telah mempelajari cara-cara membuat algoritma, struktur dan catatan dengan cepat. Tentunya setelah mengetahui dan mengenali semua simbol dan simbol catatan dan fungsinya dengan lebih baik. Saya juga telah menggunakan 2 teknik komputer baharu iaitu pengenaan logik dan teknik penilaian. Sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu saya sehingga berhasilnya projek ini. Saya berharap projek ini merupakan projek yang ini dibangunkan untuk memudahkan pembelajaran menjadi satu persatu dalam mata pelajaran matematik untuk mengira luas meja yang mempunyai berbagai bentuk untuk membuat sistem ini juga akan sentiasa dikemaskini dan menjadikan sistem lebih efisien dan mudah. Lagi sekali, objektif sistem ini adalah untuk menjadikan subjek matematika tingkatan 1 sebagai satu topik yang mudah, menarik dan senang untuk dipahami bagi semua yang mempelajarinya. Assalamualaikum. Seterusnya, quiz. Hello. Boleh respon? Hello. Hello. Tak dengar. Ya, dengar. Dengar Misha, dengar. 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 Aku ingatkan minit tadi. Kita teruskan quiz. Kejap ya. Mana cikgu?
Hello. Kenapa Misha? Mana? Siapa jawab kuis pertama? Korang siapa nak jawab? Jawab cepat. Nanti ni. Kalau buat projek korang tahu jawapan dia. Aku try Okay, Nurin nak jawab. Tak. Teknik tu ada 4 kan? Ya ke? Anda pastikan jawapan anda? Nurin, berapa Nurin? 5. 5 Ya ke 5? Tak. Salah. 6 kan? 6 jawapan dia. Okay, selanjutnya soalan 2. Fasa dokumentasi. Selagi kepada kajian. Itu. Saya nak try. Cuba. Imi angkat tangan lah tu. Tak boleh Imi ambil lah. Tak, jawab je lah. Dokumentasi dalaman dengan dokumentasi luaran. Betul. Okay. Tanya seterusnya, apakah nama fasa yang diguna untuk menguji dan mengesan sebarang alat? Weh, Hanisa dah jawab. Oh, Hanisa dah jawab. Jawab. Betul. Tanya Hanisa. Betul. Cek. Terima kasih. Mana? Cek tu ya. Apa Dah. perasaan awak Misha? Lepas bentang. Saya rasa lega. Gini rasa dia lepas present. Okey, saya nak tengok awak punya sistem. Okay. Kenapa tak verify lagi email tu? Brief. Kemungkinan hilang nanti. Nampak tak yang perkataan Oh, merah yang kat atas atas ni. tu? Tahu tak apa yang awak perlu buat sebenarnya? Awak kena pergi ke email awak, cari ada satu mesej yang online GDB ni hantar, kena klik. Maksudnya dia nak verify awak punya email. Okey, tak apa, run. Ceritalah kakak. Okay. Bila masuk sistem ni, Awak kena sistem ni, akan kena besarkan screen output tu. bila masuk sistem ni dia akan paparkan selamat datang. Sistem menilailah sebagai bentuk. Sistem akan memaparkan masukkan kata laluan. Masukkan kata lepas tu dia akan memaparkan pilihan. Terdapat 3 pilihan. Segi setepat, sama dan tiga. Okay, saya pilih nombor 3 untuk segi 3. Dia akan memaparkan panjang. Okay, saya masukkan. Saya masukkan 4. Dan dia akan suruh masukkan tapak. Masukkan 8. Dan nanti dia akan paparkan luas segi 3 adalah 16. Dan akan tamat. Lepas tu dia akan paparkan durasi dalam menggunakan sistem. Begitu. Dah? Dah. Okey. So, saya nak tengok slide penambahbaikan awak tadi tu sebab tadi saya masuk, saya pergi toilet. Yang sebelum ni saya tak letak password. Tapi awak run tadi tu ada password. Saya sudah betulkan semalam. Okey. So, saya nak tanya awak Misha.
Kalau saya jadi awak lah kan. No, kalau awak jadi awak punya user ni kan. Siapa user awak? Sasaran awak? Murid tingkatan 1. Murid tingkatan 1. Lepas tu dia nak belajar awak punya output apa? Luas. Segi 4 sama, segi 4 tepat dengan segi 3, betul? Okay. Kalau saya bagikan aplikasi awak ni dekat budak tingkatan 1, kemudian saya bagikan kalkulator nak kira luas, mana dia pilih? Kalkulator ke sistem awak? Mungkin Mana lebih mudah nak kira? Mana lebih pantas nak kira? kereta. Okey. Jadi saat awak cakap, cikgu saya punya sistem sama dengan Koyim. Apa beza awak punya dengan Koyim? Koyim dia buat pasal yang kertas. Ya, dia manipulate output menjadi output lain. Faham? Dia dah ada output tapi dia gunakan output yang ada tu untuk keluarkan output lain. Itu kat situ pemikiran teknik teknik pemikiran computational awak memang digunakan sangat-sangat. Okey. Jadi awak tambah baik sistem ni. Okey, tak apa. Fasa 3 pengukuran awak letak je coding ni untuk penambahbaikan. Cuba awak buat satu penambahbaikan di mana luas untuk segi 4, luas untuk segi 3 tu digunakan untuk output lain. Okay. So maksudnya macam Koyim dia bagi situasi kan. Ceritanya dia bagi situasi, berapa bentuk lelayan tu semua. Daripada situasi tu berapa helai kertas yang diperlukan untuk membina untuk buat apa bentuk tadi kan. Sama juga dengan MA. MA berapa jumlah cat. Itu output pertama adalah luas isi padu. Daripada isi padu tu dia akan dapat bilangan cat. Daripada bilangan cat tu output yang ketiga dia dapat harga cat. Berapa banyak output kan, betul tak? Kegunaan output tu. Okay, nanti awak ubah balik, bukan ubah lah, awak buat lah. Awak macam ni. Susah nak dapat markah penuh ni, Misha. Okay. Sebab ni sistem yang sangat mudah yang awak gunakan. Okay, jadi tak perlu nak bentang. Tak perlu nak bentang semula. Cuma saya harapkan laporan yang awak hantar nanti, coding yang awak buat nanti adalah satu coding yang memberi output yang lain. Apa orang kata yang lain. Okay, contohnya dalam fasa 3 awak dah cerita dah. Daripada luas ni awak nak mengira apa. Lepas tu fasa yang penambahbaikan ni awak tambah benda lain pula. Nampak kan yang macam MA punya tadi, nampak kan? Nampak. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tak apa. Untuk pembentangan saya dah boleh bagi markah. Untuk konten, laporan, aplikasi itu semuanya saya bergantung pada report awak. Boleh? Boleh. Apa pun cikgu ucapkan tahniah sebab berani bentang pada hari yang pertama pembentangan. Okey, terima kasih Misha. Terima kasih cikgu. Ada tak yang volunteer nak bentang hari ni? Sekarang baru, dah pukul 1 dah. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, so sekarang pukul 12.56, lagi 4 minit pukul 1, cikgu nak rumuskan. Saya cukup banggalah dengan anda walaupun saya bagi tarikh yang mendadak ni kan. So dapatlah buat persediaan yang boleh dikatakan baiklah. Tak adalah cacar marbah. Okay. So sebenarnya untuk markah pembentangan ni untuk menilai awak punya keyakinan diri sebenarnya. Jadi untuk konten tu semua, macam mana anda memberi respon bila cikgu memberi komen, memberi pandangan. Itu yang penting sebenarnya. Adakah anda boleh kawal emosi anda kan? Sebab nak buat sistem ini bukan satu benda yang mudah.
sebab awak adalah perbezaan antara murid yang mengambil ASK dengan yang tak ambil ASK sebenarnya sangat berbeza. Sebab ASK ni sebenarnya adalah satu subjek yang dipelajari di peringkat universiti tapi disampaikan di peringkat sekolah menengah rendah lagi pun. Okey. Jadi tahniah lah sebab anda boleh mengeksplore apa itu coding, lepas tu awak keluarkan produk, lepas tu awak boleh bentang dengan yakin kan. Okey, saya ucapkan tahniah. Okey, kepada yang lain sepatutnya nanti sampaikan kepada kawan-kawan yang sepatutnya ada Nia, Aini dah bagi tahu tadi, Amir dengan Hani Fazana, dia pun ada mesej sebab dia tak siap lagi. Okey, sepatutnya mereka dah bentang pada hari ini. Jadi saya mengharap mereka mesej saya, cikgu saya dah siap, saya nak bentang. Sebab pembentangan ini hanya memerlukan cikgu dengan beberapa orang murid sebagai untuk penjawab kuis. Cikgu nak tengok skill tu je. Okey. Yang konten sistem awak semua tu saya memang kena hadap awak punya laporan serta sistem awak. Nanti yang dah bentang tu kira cikgu betul-betul dah siap macam Koyim, Emil, Misha tu cakap cikgu saya dah siap. Serahkanlah ID sistem awak tu dan password, nanti cikgu go through awak punya sistem. Okey. So itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak So, ada. saudara yang hadir, kita tanya yang hadir. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.